Sutrajaya ni lah. Sutrajaya Security Malaysia. Okey, dan pasaran market kita adalah Bursa Malaysia. Bursa Malaysia. Kalau dekat US banyak lah. Dekat Malaysia cuma ada satu je. Kalau kat US banyak. Okey, di antara ni adalah kita punya pasaran bursa ni. Lepas tu kita ada broker-broker saham. Broker-broker saham dekat Malaysia ni banyak lah. Contohnya macam Maybank Asset Management, RHB Investment, UOB Kay Hian, apa lagi? Philip Mutual Philip Mutual ke Philip Capital. Lepas tu banyak lagi yang Melaka Securities, M+. Itu adalah broker-broker yang menjadi orang tengah di antara kita dan platform. Antara kita dan pasaran kita bursa tu. Ini structure ni yang kita nampak ni adalah di Malaysia. Dan basically structure ni sama je dekat Malaysia ke dekat mana-mana negara lain sama. So ada satu badan yang akan menguruskan capital market ni. Okay, contoh ni macam kat sini. Kalau kita Malaysia ni bawah Sejarah Security, kalau dekat US sebab saya akan comparekan dengan US sebab nanti kita akan belajar F1 option ni. Kita trading di pasaran di US. Kalau kita ada Sejarah Security, dekat US ada Financial Industry Regulatory Authority ataupun FINRA. FINRA.org. Dalam ni kita boleh buka, kita boleh search mana-mana broker yang kita nak join. Kalau broker tu tak ada dalam ni, mungkin dia ada dekat authority lain lah, mungkin dekat Europe ke ataupun dekat mana. Tapi kalau kalau broker tu sendiri kata dia US under US regulator, kalau kita cari dekat sini tak ada nama dia, maksudnya dia bukan broker ataupun dia bukan direct market. Dia adalah market maker. Jadi itu kena hati-hatilah untuk memilih broker. Jadi dekat FINRA ni kita boleh tengok kita punya broker yang kita nak belajar nanti, Testy Work. Testy Work ni adalah platform, Testy Trade ni adalah dia punya company lah. Jadi sekarang ni kita boleh check dekat sini, masing-masing boleh pergi check finra.org, cari Testy Work. InsyaAllah ada. Masa sekarang ni ada lah. Dan kalau dekat Sejarah Security ni kita boleh cari juga mana-mana broker yang kita rasa tiba-tiba wujud dekat Malaysia macam tak pernah dengar kan. Okay, kita boleh check juga kat sini. Dekat Malaysia ada Bursa Malaysia. Dekat US ni ada New York Stock Exchange, banyaklah New York Stock Exchange. Ada beberapa lain lagi. Dia punya exchange dia. Lepas tu broker-broker saham ni, dekat ni ada satu kalau dekat sini ada link lah, maksudnya mungkin tuan-tuan tak boleh nak go through link ni. Jadi link ni kita boleh tengok senarai broker yang ada dekat Malaysia yang under regulator Malaysia. Kalau dekat US, kita dekat FINRA tadi tu, kita boleh check juga broker-broker ni betul ke bawah US. Contoh macam Interactive Broker, Robinhood, apa lagi banyak lah. Thinkorswim tu apa? TD Ameritrade. Itu semua tu yang ada regulator US. Okey, boleh setakat ni. Benda simple je lah, just pengetahuan umum saja. Bagi yang zero saham, maksudnya tanya saham ni judi ke, syariah ke tak syariah ke. Kita apa yang kita buat hari ni, insyaAllah kita pun bila berkait pasal judi ataupun tak, of course lah saham ni satu perniagaan sebenarnya. Saham ni satu perniagaan. Cuma apa yang kita belajar hari ni bukan kita nak main saham. Bukan kita nak main saham, kita nak main option dia. Kalau dekat US market dia panggil option, kalau dekat Malaysia dia panggil warrant. Itu. Cuma dekat Malaysia dekat Malaysia ni tak open sangat berkenaan dengan warrant ni. Dia tak seperti mana dekat overseas lah, dekat US ataupun dekat Europe, lain sikit dia punya ni. Okey, adakah saham tu satu perniagaan? Ini basically lah saya nak bercerita sikit apa yang kita selalu ajar pun. Kalau kita tengok saham ni dengan perniagaan lain sama je. Sama je, dia perlu ada modal. Cuma modal dalam saham ni dia tak banyak modal, orang kata modal hangus. Modal tanam ke, modal hangus ke, modal apa orang panggil. Contohlah kalau kita nak buka kedai makan.
So berapa banyak modal yang kita guna untuk renovation, untuk equipment, untuk apalah yang orang kata modal hangus, modal tampal-tampal, modal tepek-tepek lantai, tepek dinding apa semua tu. Aircon ke apa benda sikit ya apa fasiliti dapur apa semua tu, itu adalah panggil modal hangus lah yang kita beli. Yang kita pakai. Cuma dekat saham ni tak banyaklah modal hangus. Cuma kalau tak ada laptop, beli laptop. Kalau tak ada internet, daftar internet. Itu je, dua benda yang penting. Kalau produk pula jelas. Dekat dagang biasa jelas lah ada produk macam beras, makanan apa semua tu. Itu adalah produk yang kita selalu beli. Kalau dekat pedagang saham juga sama. Kita ada Apple, Tesla, Google, Facebook. Itu adalah produk dia ataupun instrumen dia. Instrumen sekarang ni kita banyak jenis lah instrumen. Cuma yang kita fokus hanyalah option. Okey, kalau ikut kos pula sama je, ada kos. So, macam saya dah sebut tadi kan, ada kos, tetap ada kos. Cuma kos ulangan, kalau kita main saham ni kos ulangan apa? Kos ulangan yang biasanya internet lah, bil internet kan. So cuma dalam testing work ni, kita guna platform yang desktop version ni yang kita akan ajar nanti. Dia agak tinggi sikit pengguna internet dia. Jadi bukan perlu internet yang sangat laju, tapi perlu internet yang stabil. Internet yang stabil. Kita adalah putus sekejap ni kan. Sebab nanti kita akan terangkan kenapa perlunya internet yang stabil. Okay. Berkenaan dengan risiko dan kerugian pula, of course semua perniagaan ada kerugian, ada risiko. Even dekat trade option pun ada kerugian, ada risiko. Kalau tak rugi, bukan satu perniagaan lah. Sebab perniagaan ni ada untung rugi. Daripada dulu lagi kita tahu, kalau nak berniaga je, kena ada penyata untung rugi. Dia tak ada penyata untung je, ataupun penyata rugi je. Dia ada penyata untung rugi. Cuma sejauh mana kita boleh minimalkan kerugian kita, itu adalah beza kita dengan perniagaan konvensional. Dan satu lagi persaingan lah, dari segi persaingan. Kita dekat perniagaan fizikal dekat luar ni, of course ada persaingan. Kecuali kita buat satu perkhidmatan yang orang lain tak boleh buat, yang orang lain tak mampu nak buat. Kita ada kepakaran yang tu, kita je yang ada. Kita ada kelebihan lah. Tapi kalau dekat dalam capital market ni, kita tak ada persaingan. Apa yang kita nak beli, insya-Allah dapat beli. Dan apa yang kita nak jual, insya-Allah dapat jual. Okey, ni terma-terma yang dalam trading lah yang patut yang belum pernah trading, yang patut faham dan yang patut hafal lah. Ini macam sifir dia ni. Ini kena hafal. Dia tak boleh nak main agak-agak. Sebab ini fakta. Maksudnya kalau buy tu maksud dia apa, sell tu maksud dia apa. Dia tak ada orang kata dia tak ada kod-kod lah. Buy ni beli kot. Bukan. Ini sifir yang kata wajib hafal. Okey. So dia ada dua bahagian. Biasanya sama berniaga pun dia ada dua bahagian, yang ada jual, ada beli. Dekat dalam trading, dalam capital market pun ataupun dalam option sendiri pun ada jual, ada beli. Okey. Kalau buy ni of course lah kita membeli. Saham pun kita beli, option pun kita beli. Sell kita jual. Ni nak mudahkan bahasa sebab kita guna bahasa Melayu kan. Kita cuma nak mudahkan pemahaman saja. Tapi kita tak guna jual, guna beli dalam trading nanti. Masih lagi guna buy and sell. Cuma kita fahamlah nanti buy tu apa, sell tu apa. Okey, kedua ada long, ada short. Ada long, ada short. Long ni bahasa lain bagi buy lah. Bahasa lain bagi buy. Sebab dia dalam istilah trading ni, kalau bila sebut long, dia takkan ada maksud lain lagi dah. Long tu maksudnya mesti nak kena buy. Kalau sebut short, mesti nak kena jual. Semua sebab jual ni dia banyak benda sebenarnya. Dia banyak berbeza ikut instrumen. Cuma kalau short ni semua orang akan tahu. Short ni memang untuk jual. Short selling ke apa ke, tu antara yang term yang kita kena tahu. Dan ada bullish, ada bearish. Ini pun kena faham juga. Bullish ni apa, bearish ni apa. Bullish ni saham-saham yang harga dia menaik. Kalau kita tengok chart pattern dia, nanti kita sentuh lah nanti dalam setting platform nanti kita akan sentuh. Bullish ni adalah saham yang menaik.
saham-saham harga yang sentiasa, bukan sentiasa menaik, yang menaik. Kita tengok setahun punya chart, pattern dia adalah menaik. Dan bearish pula adalah menurun. Saham yang harga yang menurun. Okey, kenapa bull, kenapa bear? So kita tengok ini istilah dua bahasa binatang yang